kata jangan beramallah kamu dengan amal soleh, dan jangan kamu mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Itu syarat kita nak dapatkan amal soleh itu sebagai ganjaran pahala. Allah Taala sebut lagi kan tentang amal soleh ini, wallazina amanu wa amilus solihat. Kita akan jumpa dalam Quran banyak yang Allah Taala akan gabungkan wallazina amanu wa amilus solihat. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka ini akan jadi penghuni syurga. Ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka ini akan kekal dalam syurga untuk selama-lamanya dengan syarat amal soleh. Ini kedudukan. Kata Syekh Abdul Qadir Zajan rahimahullah ta'ala, dia kata amal soleh ini ada martabat kedudukan amal soleh ini dalam Islam ni sangat penting. Kerana kepentingan dia itu, Allah akan meletakkan kamu sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan biasa-biasalah orang kata kan. Bukan main-main. Ini amal yang kita buat setiap hari. Kalau kita tidur kita adalah amal soleh. Tidur amal soleh. Kita berwuduk, kita baca doa, kita baca ayat-ayat Quran, kita berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita mengiring lambung kanan kita di bawah, kita baring tidur, kan? Lepas tidur tu wallahu alam, menentang ke menyarap ke tak sadar lepas tidur, tapi mukadimah tidur kita dah buat amal soleh. Dalam tidur kita telah buat amal soleh. Ni bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bangun tidur kita pun adalah amal soleh. Maka sepanjang tidur kita itu, kalau 8 jam, 7 jam ke 6 jam kita tidur tu malam, dalam keadaan Allah redha, bukankah keredaan Allah itu mendatangkan pahala kepada kita? Ini tidur. Tapi kalau tidur tengok handphone, tengok movie ke tengok apa kan, lepas tu handphone tengok dia, kalau tengok TV tengok dia pun dah anyut apa semua. Ini tidur kita bimbang, tidur kita tu tak dapat pahala di sisi Allah. Kalau kita kerja 8 jam kita kerja, kalau kita kerja tu niat kita lillahi ta'ala, kita nak tolong manusia, kita nak cari rezeki yang halal, maka setiap minit dalam 8 jam kita kerja itu, dia akan datangkan pahala kepada kita. Maka itu yang kita nak dapatkan, hidup kita beramal ibadah kepada Allah. Tapi kalau kita kerja, kita tidak kaitkan kerja itu dengan amal-amal ibadah, setiap detik masa pun kita berkira. Orang datang pukul 12.59, tak maaf encik, ini waktu rehat, kata dia. Waktu rehat. Padahal orang tu datang hampir 1 jam daripada rumah nak ke sini, naik bas pula, naik taksi ke apa, naik grab ke apa, semua contoh begitu. Tapi kalau dia fikir itu amal ibadah dia, kan, apalah ada masa seminit 2 minit untuk dia menyantuni orang, tak ada masalah sebab dia tahu itu akan jadikan ganjaran pahala pada dia. Orang perempuan, isi-isi kita yang bekerja, kalau dia keluar rumah dengan izin kita bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga, dan dia tidak buat benda-benda dosa, contoh dedah aurat, isi kita keluar rumah dedahkan aurat, orang-orang lain bukan mahram nampak isi kita, kan? Untunglah isi kau cantik betul lah, makin tua makin cantik lah, kan? Dalam hati kita, cantik kat luar, kat rumah macam hantu. Betul kan? Maka kita sebagai suami, kita kena tentukan perjalanan dia tu agar dia dapat amal ibadah daripada Allah. Tapi kalau dia keluar rumah bertabarruj, bersolek, berhias, sampai orang lain nampak cantik pada dia, kan? Kalau dia pakai alat-alat solek, alat-alat apa yang nak melicirkan kulit, kalau tujuan dia untuk suami, dia dapat pahala di sisi Allah. Tapi kalau tujuannya untuk orang lihat dia nampak cantik, maka dia dapat dosa kepada Allah. Nak mana? Amal soleh mudah je, kan? Sebab tu kita suami-suami ni, kan, tengok isi keluar kita tahu, tengok dia keluar, bagaimana dia keluar rumah tu macam mana. Tutup aurat, memenuhi syariat,
tujuan kerja untuk kerana apa. Ini yang kita kena pandu isi. Anak-anak kita yang mungkin perempuan yang belum berkahwin dan dapat kerja, duduk dengan kita, dia keluar bekerja, macam mana cara dia keluar bekerja? Ini semua Islam telah pandukan. Saya dengar ni semalam statement Menteri Pembangunan Wanita, dia akan cuba usahakan saya yang terdekat ini untuk pramugari mas tutup aurat. Itu Islam, kan? 62 tahun kita mereka mas pramugari kerja tak pernah tutup aurat. Ini satu pun baharuan, sebab ada dalam Al-Quran perintah Allah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita jangan menenting tak setuju pula. Untuk Islam, untuk bukan Islam, pulanglah pada dia. Ini satu benda yang kita ikut dalam Quran, amal soleh. Kalau dia buat tutup aurat, dia beramal soleh kerana Allah, takut pada Allah, tutup aurat. Dan pemerintah yang menyuruh dia untuk buat baik, pemerintah pun dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amal soleh dia adalah asbab untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amal soleh dia jadi asbab untuk kita dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita buat amal soleh, benda-benda jahat, maksiat dan sebagainya, agak-agak rahmat Allah datang atau tidak? Tak. Ini kita kena fikirkan bersama tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka dalam ayat yang lain, sebagai terakhirnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah menjanjikan, wa'adallahu allazina amanu, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lahum maghfirah, pada mereka ini keampunan Allah Subhanahu Wa Taala wa ajrun azim, dan pahala yang sangat besar.